Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dari awal juzuk yang ke-26. Juzuk yang ke-26, surah yang ke-46, suratul Ahqaf. Ahqaf kita dah bincang di awal semalam, iaitu dia panggil Bukit Pasir. Di Arab Saudi dengan sepadan dengan Yaman tu dia panggil Rub'ul Khali, kawasan padang pasir kosong, tak ada orang. Luas kawasan itu. Alhamdulillah, dalam perbincangan kita lepas kita sampai ke ayat 9. Kita sambung pada kali ini ayat yang ke-10. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bihi وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. Balik kita kepada ayat 10. Katakanlah lagi, Allah SWT perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kata kepada puak-puak kafir itu. Kafir zaman dia tu kafir Mekah orang panggil. Dan bagaimana fikiran kamu jika Al-Quran ini yang datangnya dari Allah dan kamu mengingkarinya? Melawan aku ni, Quran itu mari daripada Allah, bagaimana keadaanmu? Sudah. Padahal ada seseorang saksi dari Bani Israel memberi keterangan mengakui sahnya kitab yang sama seperti Al-Quran ini. Lalu ia percayakan Al-Quran ini datangnya dari Allah, sedang kamu dengan sombong angkuh mengingkarinya. Tidakkah dengan yang demikian kamu bersifat zalim? Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang zalim, yang berdegil di dalam kekufurannya. Tuhan tak akan tunjuk. Orang zalim, orang keras kepala ni tak jadi. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, ayat ini bersambung dengan ayat yang lepas. Ayat yang ke-9, ayat yang ke-8, semua tu tentang jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada puak-puak kafir tentang Al-Quran. Maknanya Nabi kata, kalau aku tipu Quran ni, aku dulu kena azab. Aku dulu kena azab. Mu jangan bimbang. Tapi kalau aku betul, mung parok. Itulah bahasa mudah. Orang panggil tafsir bahasa ringkasnya gitu. Kalau aku betul, kamu berat. Kalau aku tipu, aku kena. Mu jangan duduk jangan duduk rasa
takutlah, mari kita beriman. Ayat 9, Allah Subhanahu wa taala ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul ma kuntu bid'an minar rusul. Aku bukannya rasul pertama mari buat benda ni. Belum pada aku sudah ada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla membawa ajaran yang sama, ajaran tauhid, mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah kata, wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Allah suruh Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak mengetahui apa yang akan dilakukan kepadaku dan kepada kamu. Jadi cerita ni kita panjang. Bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam cerita kepada para sahabat, dia ni bermimpi nak pergi ke satu bumi yang banyak pokok tamar dan buminya tanah hitam, iaitulah bumi Madinah. Kan? Itu apa ni? Sukalah sahabat-sahabat di Mekah ni. Sebab yalah di Mekah pun tak boleh nak laksanakan agama, tak boleh nak jalan molek, ditekan, ditindas oleh geng-geng Pak Abu Jahal, segala geng Abu ni. Maka kita pergi lain lah pula, kita tengok tapak baru. Sebab itu hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, orang tak kata pelarian, orang kata muhajirin, orang kata perjuangan. Barulah kita beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila sahabat tanya bila nak pergi, Nabi kata ma'adri, aku pun tak tahu. Adakah kita di akhir nanti Allah perintah pergi ke tempat aku mimpi itu atau negeri lain. Kemudian alhamdulillah dalam tafsir saya baca ni, tafsir Al-Munir, dia bawa kepada kita beberapa hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan kita mengkonfirmkan orang ni ke syurga atau orang ni neraka. Cuma tafaul al-fa'lu, Nabi kita suka dengan bahasa-bahasa yang baik. Bila kita tengok orang ni mati dalam keadaan baik, kita kata insya-Allah. Tengok tanda-tanda kematian dia tu, kita mengharapkan dia mati dengan husnul khatimah, yang melayakkan dia ke syurga insya-Allah. Setakat tu kita boleh. Tapi kalau nak confirm, oi mati senyum tu syurga dah, alah, tak boleh. Sama juga kita kadang-kadang duduk buat sama kita dah. Ni anak syurga ni. Ni anak apa ni, anak neraka tak ada orang kata dah. Anak syurga ni. Kita tidak tahu. Memanglah anak kita ni kita mengharapkan syurga, tapi nak kata anak syurga sukar. Kita katalah insya-Allah anak umi ni, anak abah ni anak yang baik, anak yang jujur. Mari anak kita, marilah anak. Jadi kita mengharapkan, boleh. Sebab kita tidak tahu apa yang akan berlaku masa depan. Kita tak tahu apa yang berlaku masa depan. Ni baik, lepas pada ni na'uzubillah. Maka kita hanya sentiasa berdoa, ya Allah jadikan anak aku ni anak soleh. Kita gosok atas kepala anak, ya Allah jadikan anak aku ni anak yang baik, anak yang jujur, anak dengan kata, anak yang birrul walidain, yang buat baik pada ibu bapa, kan? Insya-Allah yang melayakkan kita ke syurga. Sentiasa doakan kepada anak-anak, itu insya-Allah tidak dilarang. Maka kita kena berhati-hati dengan bahasa kita. Dalam kitab kita semalam ada hurai tentang dua hadis. Yang pertama hadis Ummul Ala, yang kedua hadis tentang seorang sahabat yang mati peperangan, dalam peperangan syahid. Bila orang kata hani'an lahu, Nabi kata mu tahu mana? Maka ini hadis ini melarang kita daripada sedemikian. Jadi para jemaah sekalian, al-fa'lu, kata-kata baik memang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi jangan letak satu benda confirm kepada satu perkara, itu tidak boleh, kecuali yang telah ditetapkan oleh syarak. Contohnya sahabat-sahabat yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam minal fil jannah, maka orang itu kita confirmkan mereka berdasarkan kepada wahyu yang telah diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menyampaikan kepada kita. Baik, kita masuk kepada ayat yang 10 ni. Qul ara'aitum in kana min indillah. Qul ara'aitum in kana min indillah. Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada puak kafir, bagaimana pandangan kamu, fikiran kamu tu, apakah pandangan kamu jika Quran ini mari daripada Allah Azza wa Jalla? Bukan aku reka Quran ini mari sungguh. Itu satu. Kemudian wa syahida syahidun min bani Israil ala mislihi. Ini ayat yang kita nak. Syahida syahidun min bani Israil. Allah Taala hantar mari saksi dari kalangan kamu sendiri. Apa dia kalangan kamu? Iaitu puak-puak Bani Israel.
maknanya asalnya orang Yahudi. Yang tak percaya ni pun Yahudi, Ahlul Kitab. Tiba-tiba dari kalangan mereka, iaitu kata di ulama tafsir di sini, syahidun di sini, iaitulah Abdullah bin Salam. Tulis Abdullah bin Salam, seorang pendeta ulama Yahudi yang masuk Islam awal. Dia masuk Islam awal. Macam mana dia masuk Islam? Sebab dia baca, ialah yang pertama sekali Allah beri hidayah kepada dia. Yang kedua, dia baca dalam kitab Taurah, kitab dia, bahawa Nabi akhir zaman ni sifat dia. Sifat dia begini, orangnya bentuk rupa je macam ni. Dia punya Allahumma salli ala Muhammad, dia punya ajarannya macam ni. Di antara ciri-ciri dia terima hadiah, dia tak ambil zakat. Disebut. Jadi orang duk tanya, kita ni tak boleh ambil zakat ke? Boleh. Kita ni kalau kita asnaf, termasuk dalam 8 kategori innamas sadaqatu lil fuqara ila akhirih, kita boleh ambil zakat. Tapi kalau kita dari keturunan Nabi SAW, confirm daripada Ahlul Bait, kan, Nabi kita kata tak boleh kita ni ambil zakat. Maka keturunan Nabi dia tak boleh ambil zakat, sebab zakat tu harta orang yang tak boleh dia guna. Jadi kalau nak bagi kita, beri hadiah. Mana harta dia yang dia boleh guna, dia bagi hadiah kepada kita. Al-Imam Al-Bukhari Muslim meriwayatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, qala Abdullah bin Salam fi Abdullah bin Salam, turun ayat Quran ini, wa syahida syahidun min bani Israil ala mislihi. Allah Ta'ala bawa saksi dari kalangan kamu sendiri, hei Yahudi, tok guru besar kamu Abdullah bin Salam, dia telah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengakui Nabi dah yang dimaksudkan dalam kitab Taurat itu. Dan akhraja Ibnu Jarir wa Tirmizi wa Ibnu Mardawih an Abdullah bin Salam, dia sendiri meriwayat, qala fiyya nazalat, tentang aku turunnya ayat Quran ini. Wa nazala fiyya qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab, suratul Ra'di ayat 43. Sekali Allah Ta'ala turun di ayat kita ni Ahqaf, dan juga ayat suratul Ra'di tentang perkara ini. Baiklah para jemaah sekalian, cerita dia panjang, menarik pun ada. Tak nak cerita pun, nampak para pelajar begitu bersemangat. Terutama pula hari ni, hari dia panggil hari Merdeka yang keberapa dah? 31 Ogos 2020 bersama dengan 12 hari bulan Muharram 1442, Merdeka yang ke-60. 3 ke 4? 63. Maknanya sudah 63 tahun kita hamba orang putih pergi, tapi saki baki orang putih itu masih ada. Baik. Maka ramai ulama-ulama tafsir mengatakan saksi di sini iaitulah Abdullah bin Salam. Cerita dia, nak dengar? Abdullah bin Salam ni kata, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Bila Nabi sampai Madinah, Abdullah bin Salam ni pergi jumpa Nabi. Ni syahidun ni, saksi dari kalangan Bani Israel. Dia lah. Dia pergi tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dia kata Nabi? Tu. Dia kata apa? Bila aku tengok ke muka dia, aku tahu ini bukan muka pengkelentong, pembohong, tak ada. Dia nampak muka orang cerdik, orang juh ni. Orang baik-baik tengok dia, nampak orang panggil jernih muka. Baru ni kaki kelentong ni, Allahu Akbar. Tengok dia di atas pentah, cakap tak khabar ingat. Dah, lepas dia tu tengok lain cerita. Maka bila aku perhati tengok, dan dengan sifat-sifat dia dalam kitab Taurat, hakak tu aku pastikan dialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senyap-senyap dia mari menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, inni sa'iluka an salasin. Dengar ni, aku nak tanya kamu 3 perkara. La ya'lamuhunna illa nabi. Tak boleh jawab soalan aku ni kecuali dia tu Nabi. Bukan main. Maknanya bukan main orang-orang, kalau orang mengaku Nabi pakai kiok selalu situ. Rebah beloping kata orang. Tak boleh jawab. Qal, dia tanya,
Yang pertama, ma awwalu asyratis sa'ah. Apakah tanda-tanda awal kiamat? Comel soalan ni. Soalan yang kedua, wa ma awwalu ta'am ya'kuluhu ahlul jannah. Soalan yang kedua, apakah permulaan hidangan makanan ahli syurga? Kalau kita pergi ke hotel dia panggil welcome drink. Masuk-masuk ada mana? Orang syurga masuk-masuk hidangan siap, makan dulu. Apa dia menu dia? Tanya menu. Main-main soalan ni, kalau tidak Nabi memang rebah dah. Soalan yang ketiga ni kena ke kita ni. Baris senyum hari ni. Wa ma balul walad, bagaimana keadaan anak kamu tu? Sekali rupa dia macam abah, sekali lagi rupa macam ibu. Bagaimana? Pasal apa boleh dua-dua ni? Dah hak jantina satu. Rupa-rupa tu. Orang panggil bahasa Kelantan kata meh. Meh ni bahasa orang putih dia. Meh dah. Meh, ada meh abah, meh ibu. Kita tengok 3 soalan. Dia tanya, Nabi tu wahyu, Nabi pun jawab sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, tanda yang pertama kiamat, narun, api keluar daripada masyrik, daripada timur, menghalau orang ke arah barat. Maknanya api ni mari daripada Adan, pada Yaman. Dia tolak supaya orang ni ikut itu. Dia pergi sampai tengah hari, dia berhenti rehat. Orang apa tidur boleh. Api bangun, jalan pula, ikut pula pergi. Sampai ke Syam. Itu dipanggil tanda permulaan kiamat. Kita tak tahu dengan kita tidak, anak cucu kita, wallahu alam, yang pentingnya itu tanda. Jawapan yang kedua, wa amma awwalu ta'am, adapun makanan yang pertama ahli syurga, faziyadatu kabidi hut, iaitulah hati ikan. Kita di atas dunia ni tak masyhur hati ikan. Telur ikan ada. Ni tanya orang restoran, hati ikan ada? Ada menu hati ikan? Tak ada. Ikan besar. Tapi tak ada lah masyhur restoran hati ikan. Ada? Restoran kepala ikan banyak. Hati ikan tak jumpa. Tapi dia kata ziyadatu kabidi hut. Sedap sedap tak sedap pun tunggu dalam syurga lah, insya-Allah. Atas dunia ni kalau dengar khabar ikan, nama ikan ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata apa? Nama sama, hakikatnya tak serupa. Hak ni syurga. Hak ni ikan kita ni begitu jelah, ikan juga. Dengar jawapan yang ketiga. Jawapan yang ketiga ni dipanggil pecah rahsia. Fa iza sabaqa ma'ur rajul naza'hu. Bila ayah dulu sudah, maknanya keluar hak ayah dulu, maka anak nuru abah. Kalau mak dulu keluar, anak nuru ibu. Balik kita tengok dalam kita anak 10 orang ni, mana ramai hak kita dengan hak ahli ummi. Tengok mana bisa. Boleh itu kata pecah rahsia tu. Bila Nabi jawab, qala Abdullah bin Salam, asyhadu annaka Rasulullah haqqa. Selalu dia, aku bersaksi memang benar Tuhan. Summa qala, dia pun jawab, ya Rasulullah, innal yahuda qaumun buhtun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yahudi perangai jahat. Dia Yahudi, tapi dia sudah nak cerita ke Nabi perangai kerenah Yahudi ni setara mana. Allahu akbar. Dia kata wa in alimu bi islami, kalau dia tahu aku masuk Islam, sebelum mu tanya dia, bahatuni, mereka akan cincang aku, dia akan bunuh aku. Habis Rasulullah panggil Yahudi, biasanya sembunyi di sebalik tabir. Tanya dulu siapa Abdullah bin Salam, nak dengar dia jawab macam mana. Bila dijawab, saya akan keluar mari. Baik. Nak teh ni, nak tengok hak kata-kata Ibnu Salam ni, innal yahuda qaumun buhtun, Yahudi ni perangai jahat. Mari panggil Yahudi, Nabi tanya, ya ma'syaral yahud, ayyu rajulin indakum Abdullah bin Salam fikum. Abdullah bin Salam ni siapa gak di kalangan kamu ni? Qalu khairuna wa ibnu khairina. Sudah dah. Wa sayyiduna wa ibnu sayyidina.
wa a'lamuna wa ibnu a'lam. Oh, puji dah. Dia kata orang yang paling baik di kalangan kami, anak keturunan orang baik. 7 lapis langit di lambung akak. Ketua kami, anak kepada ketua kami. Ayuh dia lagi ketua. Main-main. Orang yang paling alim di kalangan kami, anak kepada Tok Alim. Ha, saudara. Nabi nak teh market, tengok ayat kemah. Kata Nabi SAW, bagaimana kata, in aslama Abdullah. Apa pandangan kamu kalau Abdullah bin Salam masuk Islam ikut aku? Macam mana pandangan kamu? Qalu a'azahu Allahu min zalik. Minta berlindung Allah Ta'ala yang masuk Islam. Mana boleh dia guru kami. Tengah duduk belawai lagu ni, fa kharaja ilaihim Abdullah. Abdullah pun keluar daripada tempat dia sembunyi, keluar mari. Dia kata, faqal, puak-puak Yahudi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengucap. Saudaralah. Faqalu, Yahudi hak lambung naik tadi, dia henjar siapa kaum itu 7. Dia kata, ya Muhammad, syarruna wa ibnu syarrina. Inilah orang paling jahat di kalangan kami, anak orang jahat. Dia tukar ayat. Orang yang paling bodoh, habis. Henjar sungguh-sungguh. Kata Abdullah bin Salam, haza ma kuntu akhaf ya Rasulullah wa ahzar. Inilah saya bagi tahu ke Nabi tadi, kalau dia tahu saya masuk Islam, jadi lagu ni. Depan Nabi, dalam majlis yang sama, di saat yang sama, dia gomo Nabi sallallahu alaihi wasallam habis la ilaha illallah. Kita ni nak tengok kerenah lagu ni, kita tengok sekali-sekala buka video orang ceramah politik. Dekat-dekat dengan perangai hak puak ni. Waktu dia duduk alik ni, warna ni, dia gomo kawan tu. Habis benda dia letak gelaran. Bapak tu, maha tu, macam-macam dia kata. Bila dia yutai mai kok ni, dia balah hak tu pula. Hak ni pula jadi Allahu Akbar. Kita kata Masya Allah tabah. Tidak ada pendirian, tidak ada sikap yang istiqamah atas satu benda. Ini bukan Yahudi perangai lah ni. Kita jangan belajar dengan perangai Yahudi. Sebab itu kalau kita nak bercakap, biar berpada-pada. Kita bercakap tentang fakta, benda-benda yang berlaku secara jelas, insya-Allah kita tidak akan malu di akhir nanti. Tapi kalau bercakap suka ikut mulut ya, suka hati ya bercakap, malu. Hari ni duduk sini, esok petah ni pula. Waktu ana syarah kepada hadis Nabi SAW larang daripada kita kata kafir ke orang, kita fasikkan orang. Bahaya. Nabi kata faqad ba'a. Kalau kita tuduh orang itu jahat, fasik, orang ni jahat, tuduhan itu nanti dia macam bola getah. Kita lontar lagi, dia balik semula pun atas dahi kita. Ana duk perhati tengok penceramah-penceramah yang mulut borus ni, dia mati di atas tempat yang dia kutuk, yang dia hentam waktu dia dulu. Na'udzubillah. Maka kita berhati-hatilah. Ahbib, sebagaimana masyhur daripada kata ulama salaf, ada kata daripada Senali, ahbib habibaka haunama, mu saya ke orang saya berpada-pada. Boleh jadi satu hari orang yang kamu sayang jadi orang yang kamu benci kepada orang berpada-pada, boleh jadi orang yang kamu benci satu hari nanti menjadi orang yang kamu sayang. Apa nak buat? Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, cerita Abdullah bin Salam belum habis lagi. Selesai lagi itu. Maka kata di para ulama tafsir, surah kita ni surah Makkiyah. Surah turun di Mekah. Abdullah bin Salam masuk Islam di Madinah. Kaifa? Macam mana? Menarik. Al-Jawab, Zakara Al-Kalbi rahimahullahu ta'ala, surah-surah Makkiyah kecuali ayat ni, ayat 10 ni Madaniyah. Maka Allah Ta'ala suruh Nabi kita letak sin. Kan Nabi kita letak ni, susunnya Quran ni tauqif. Bila tu ayat ni, Jibril kata letak sini, tu ayat ni letak sini. Lambat turun tapi susunannya lain. Kita kata wallahu alam. Cuma satu tanda, cerita ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan lain-lain ulama hadis, maknanya kisah tiga tanda Nabi ini sahih. Kemudian kita pergi sikit lagi. Abdullah bin Salam
radhiyallahu anhu, Allah Ta'ala beri pada dia pahala 2 kali. Dia masuk Islam, dia beriman dengan Nabi dulu, dengan Taurah, dengan Injil, dia beriman pula dengan Nabi, dengan Quran, maka dia dapat 2 kali pahala. Dia kata apa? Awal permulaan ceramah pertama, tu tanda. Kalau kita katakan pidato pertama, perdana yang mula-mula aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Tanda tuan-tuan ni. Dia kata mula-mula aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ceramah di Madinah, dia dengar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas afsus salam. Boleh afsu assalam, hei manusia, sebarkan salam. Allahu akbar. Itu yang pertama. Yang kedua, wasilul arham, hendaklah engkau hubungi silaturrahim. 2. Yang ketiga, wa at'imut ta'am, berilah makanan kepada orang. Beri makanan kepada orang. Yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam, hendaklah kamu salat di saat orang lain tidur. Di saat orang lain tidur, apa jadi? Tadkhulul jannata bisalam. 4 perkara. Tuan-tuan dan puan-puan, agak-agaknya mampu tak mampu kita buat? Kenapa tak mampu? 4 perkara ni. Jadi Abdullah bin Salam kata radhiyallahu anhu, dia kata bila aku Nabi sampai, dia pergi tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila aku tengok muka dia, aku tahu muka orang baik. Lepas tu dia dengar Nabi kita khutbah. Nabi kata apa? Yang pertama, afsus salam, manusia, sebarkan salam. Para ulama hadis kata salam, jumpa orang assalamualaikum, waalaikumsalam, itu sebarkan salam. Ada juga orang tafsir secara global afsus salam di sini dengan makna sebarkan keamanan di atas dunia ni, jangan duk kelahi-kelahi. Ini bahasa jenis manusia ni suka baloh. Kita jangan duduk capung orang suka kelahi, sebab tak ada faedah kita duduk capung dengan puak-puak dia tu. Akhir kali duduk baloh ya. Kan kerja dia kena baloh. Apa faedah lagi tu? Itu dia panggil afsu assalam. Kita ambil lafaz awal, iaitu lafaz assalamualaikum. Jumpa orang, assalamualaikum. Payah ke senang? Mana ada payah? Tak. Yang kedua apa dia? Nabi kita salah kata, yang kedua, wasilul arham, iaitu kita hubungi silaturrahim. Boleh kata boleh? Apa tak boleh? Keluarga kita. Situ apa ni? Dia kata musim PKP ni, macam mana kita nak hubungi silaturrahim, kan? Nak hubungi silaturrahim apa ayuh apanya? Kita tak boleh pergi, kita pergi dengan telefon, kita boleh pergi dengan dengan alat-alat yang ada ni, mudah ya. Afsus salam wa at'imut ta'am, beri makan kepada orang. Beri makan kepada orang. Boleh kita beri makan? Zaman kita ini mudah belaka. Betul tak? Dia kata tak ada nak masak ni. Siapa dia kata suruh masak ya? Kita boleh COD. Ni bahasa baru ni. Bahasa PKP dia panggil COD. Tempah makan Orang mari malam ni 50 bungkus nasi goreng ke, nasi belauk ke, mi goreng tak. Orang mari sini. Aku nak bagi makan orang di masjid. Sudah makan, sudah kuliah, jamu makan. Azam wasallu. Ataupun khosdak lagi, apa dia? Para jemaah sekalian, yang sedap laginya, kita hantar makanan itu kepada rumah orang-orang miskin. Itu lagi sebaik. Hantar ke rumah orang miskin. Di mana rumah dia, senyap-senyap kita hantar beras, hantar lauk, hantar gula, hantar kuih. Itu lebih baik. Dan letak dalam kurungan. Jangan tularkan gambar di Facebook. Itu baik. Allah, dia kata ustaz, zaman Allah ni bui beras kapik pun sengih kena ambil gambar. Kata tu kerja orang-orang yang resmi. Macam wakil ayat YB kita ni, kalau tak tunjuk gambar,
Orang kata tu buat kerja. Betul tak? Biar dia lah kita ni, hak kita, hak Allahumma salli ala Muhammad. Hak tak terlibat dengan kerja-kerja gini. Tak sudah tunjuk gambar. Kita senyap-senyap kita bagi. Itu dipanggil sedekatus sir. Sedekah secara rahsia. Itu lagi baik. Kemudian yang berapa? Yang ketiga, wasilul arham adalah kita hubungi silaturrahim. Hubungan dah ni. Salam, silaturrahim, beri makan. 3 beri makan. Yang keempat, barulah bainana wa baina rabbina wa sallu bil lail wan nasu niyam, adalah kamu solat waktu malam di saat orang lain tidur. Masya Allah, tabarakallah. Orang lain tidur, kita bangun hayat tahajud. 3 untuk manusia. Salam, silaturrahim, beri makan. Mu dengan Allah, bangun tahajud waktu malam. Ini kita dengan Tuhan. Tanda tuan-tuan, kita boleh berapa? Apa yang kita dapat? Kata Abdullah bin Salam, aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadkhulul jannata bisalam. Masya Allah. Mu akan dapat masuk surga dengan sejahtera. Allahu Akbar. Sebab tu kata di para ulama, nak masuk surga ni payah ke mudah? Mudah payah. Tengok. Salam. Anda nak suruh ingat ni. Tanda tiap-tiap kita ni ingat belakang. Yang pertama kepada dia. Salam, sebarkan salam. Yang kedua, silaturrahim. 3, beri makan kepada orang. 4, solat malam. Apa kita dapat? Tadkhulul jannata bisalam, masuk surga dengan sejahtera. Tak silap lagi. Masya Allah, tabarakallah. Hadis ini tanda diriwayat oleh Imam Ibnu Majah, At-Tirmizi dan lain-lain dengan sanad yang sahih. Alhamdulillah. Panjang lagi cerita Ibnu Salam ni. Kalau kita nak cerita dia menarik, biarlah orang panggil sebagai satu sejarah rakaman yang begitu baik. Abdullah bin Salam. Tuhan kata apa pula? Tengok ayat ni. Inna Allah la yahdil qawma zalimin. Bila dia bercakap, sedang kamu pula puak-puak mung tu, tidak dengan kamu dengan sombong angkuh mengingkarinya, tidakkah dengan demikian kamu bersifat zalim? Sesungguhnya Allah tidak beri hidayah petunjuk kepada orang-orang yang zalim, yang berdegil dalam kekufurannya. Jadi Tuhan kata, wa syahida syahidun min bani Israil ala fa amana wastakbartum. Dia beriman, dia tok gurumu, dia maha guru kamu. Wastakbartum, munya menentang. Kenapa? Mana bisa mu, mana bijak kamu dengan tuan guru. Jadi kita ni kadang-kadang begitu keadaan. Kita belajar dengan ustaz, belajar Quran, belajar hadis, belajar kitab. Tiba-tiba waktu ustaz bagi tahu benda-benda hak tak belagu angin kita, ustaz dia sapu sekali. Ustaz tu tak reti gapo tu. Dia pandai suruh orang ambil wuduk dengan semaya ya, pandai hid dengan nifas. Waktu dia beli saham, masuk skim ni, dia tak tanya ustaz. Orang tanya, mu tanya ustaz ke tak? Ustaz tu pandai bicara bahid dengan nifas. Waktu dia kena tipu, pagi lagi mari jumpa ustaz. Jebek tangga masjid. Ustaz, tolong doa 500,000 habis. Waktu nak masuk skim cepat miskin, mu tak tanya aku, kan? Gitulah perangai manusia. Allah Taala tegur Bani Israel, mana wastakbartu, dia beriman, mu tak ikut. Kenapa? Allahu Akbar. Bahaya kita, jangan duduk main tunjuk pandai kita. Maka Allah Taala sebut lagi dalam ayat ini, wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu. Puak kapi ni, law kana khairan ma sabaquna ilaih wa idh lam yahtadu bihi fasayaquluna hadha ifkun qadim. Mari dia buat dia pula. Wa qala alladhina kafaru, dan kerana sombong angkuhnya orang-orang kafir itu, mereka berkata tentang kepercayaan orang-orang yang beriman.
Oh, jadi puak kafir ni mai kata kau orang beriman, lau kana khairam ma sabaquna ilaih. Kalaulah apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu perkara yang baik, tentulah mereka tidak mendahului kami mempercayainya. Oh, dia kata kalau betul betul, kenapa dia dulu, kita lah kena ikut. Kerana kami ahli menerima segala kebaikan. Dan setelah mereka tidak dapat menerima petunjuk Al-Quran itu, mereka memusuhinya, lalu mereka terus mencacinya dengan berkata, haza ifkun qadim. Al-Quran ini ialah rekaan dusta yang sudah lama. Lagu tu lah perangai apa dia ajak mula. Sampai hari ni pun duk kata lagu tu. Cerita sikit kisah. Akhraja Ibnul Munzir daripada Aun bin Abi Shaddad, dia kata Sayyidina Umar ni, ini satu kisah. Ana tidak saya mau dari sudut sanad dia, tapi ada dalam kitab tafsir ni kata Sayyidina Umar bin Khattab ada seorang amah. Amah ni hamba. Tulis nama dia. Nama dia Zinnin. Zai nun ya nun. Dengan zai. Zinnin ataupun Zinnirah. Ni ramah, kalau orang Zinnirah rasa ramah. Anak-anak ramah. Ni tanya cikgu ni, tak ada anak murid Zinnirah. Ada. Biasa tak dengan nama Zinnirah? Zinnirah ni takdir dia masuk Islam. Belum pada Sayyidina Umar dia masuk Islam. Maka anak Umar yadribuha. Umar tapa dia. Biasalah Umar ni. Sapa lembek dia. Dengar ni buat kafir lain, dia apa kata? Lau kana khairan wa qala allazina kafaru lil ladzina amanu lau kana khairan ma sabaquna. Dia kata kalau ajaran Muhammad baik, tak kailah hamba ni mendahului kita. Kita dulu lah ikut dia, kenapa dia? Tu dia. Dalam riwayat lain kata daripada Urwah bin Zubair, dia kata Zinnirah ni Rumiyah, orang Rom asalnya, tapi jadi hamba. Maka dia kena seksa. Abu Jahal seksa dia. Wallahualam, tadi kata cerita Umar ni sama Abu Jahal pula. Banyak versi lah. Fa usiba basaraha. Maka sakitlah mata dia, kali kena tapa sampai tak nampak mata. Puak-puak kafir cakap. Dia kata, faqalu laha asabakil lat wal unza. Matamu ni kena laknat, kena sumpah kalau berhala besar dia. Allah wal uzza. Bila dengar lagu ni, faraddallahu alaiha basaraha, Allah Taala hantar balik mata dia nampak semula. Faqala uzama Quraisy. Dia kata uzama Quraisy pun cakap. Dia kata kalau laukana khairan, kalau ajaran Muhammad betul, tak kailah Zinnirah dulu ikut, kami dulu ikut. Turun ayat Quran ini. Gitulah suasana puak kafir itu masing-masing tak mau. Ada juga hak katakan Abdullah bin Salam. Dia kata kalau betul tak kira dia, kita dululah jadi pengikut Muhammad. Kita kata sallallahu alaihi wasallam. Hari ni pun kita boleh guna ayat ni. Setengah-setengah ulama kita ni, kalau dia tengok orang buat benda-benda yang pelik dalam agama, dia kata lau kana khairan ma sabaquna. Kalau benda tu baik, tak kira kita yang buat, sahabat Nabi dulu buat. Jangan pula kata ayat Quran ni cerita kafir. Orang ayat mengikut kaedah ayat Al-Quran, tulis kaedah Al-Quran ni al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Al-ibratu yang diambil kira Quran itu dengan umum lafaz. Jangan kira sebab turun kerana Zinnirah ke, sebab turun kerana cerita kafir. Yang pentingnya ayat Quran lau kana khairan ma sabaquna. Kalaulah perbuatan ini baik, kita tak akan mendahului para sahabat melakukan benda baik. Boleh kita guna ayat Quran ni. Kan? Itu para jemaah sekalian. Tengok ayat yang seterusnya. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah wa hadha kitabun musaddiqun lisanan arabiyya
lisanan arabiyyan liyunzira alladhina zalamu wa busyra lil muhsinin. Bagaimana dikatakan Al-Quran rekaan dusta yang sudah lama. Puak-puak kafir ni gitulah kepala otak dia. Dia kata apa? Dia kata Quran ni hak cerita lama. Dongeng-dongeng orang dulu, dia panggil asatirul awwalin. Cerita dongeng orang dulu belakang ni. Padahal telah ada sebelumnya sebuah kitab Nabi Musa, Taurah, yang menjadi ikutan dan rahmat kepada umatnya. Quran ni mari kemudian belum pada dia sudah ada Injil, sudah ada Taurah. Jadi oleh kerana ayat ni duk bicara tentang Abdullah bin Salam tadi, maka munasabah disebut dengan kitab Nabi Musa yang menjadi ikutan dan rahmat kepada umatnya. Dan Al-Quran pula sebuah kitab yang mengesahkan kebenaran kitab-kitab yang telah lalu, diturunkan dalam bahasa Arab. Sebab apa turun bahasa Arab? Dia tak turun bahasa orang putih. Sebab apa? Sebabnya Allah Ta'ala pilih Quran ini turun kepada Nabi SAW yang bangsa Arab, Quraisy. Ambil mana Nabi kita cakap dengan orang mula-mula dulu, puak-puak dia tu faham selalu. Sebuah kitab diturunkan dalam bahasa Arab untuk memberi amaran kepada orang-orang yang zalim dan berita gembira bagi orang yang berbuat kebaikan. Orang buat baik, ni dia berita gembira. Jadi para jemaah sekalian, kita kena tengok kepada ayat yang kita bincang tadi. Kita selesai daripada cerita Zinnirah, dan dalam ayat yang lepas juga kita telah bincang tentang dari sudut fiqhul hayahnya, bahawa puak-puak kafir ni dia tak terima Quran, dia duk kata sihir. Mula-mula dia kata gila, orang gila tak cakap lagu ni kan. Itulah dia kata Nabi kita reka-reka sendiri ayat, nak kata apa. Maka Allah Ta'ala suruh Nabi kita jawab, jangan duduk berani. Kalau aku reka sendiri, aku kena kutuk ke Tuhan. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian Nabi kita SAW beri nasihat. Allah Ta'ala awak mari saksi daripada siapa? Daripada Bani Israel. Dalam bahasa Arab kata syahidun min ahli. Cerita Nabi Musa, Nabi Yusuf. Syahidun min ahli, saksi daripada keluarga dia. Berat gitu. Supaya juga hari ini ada seorang barat orang putih, nama dia Michael Hart. Raja dengar nama ni Michael Hart? Raja dengar? Orang putih ni dia tulis buku pemimpin dunia yang berpengaruh. Orang-orang atas dunia yang pengaruh. Berapa orang dalam buku ni? 100 orang dalam buku Michael Hart ni, 100 orang. Alhamdulillah, dia letak orang yang paling top, yang paling hebat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tanya, dia kata, Ustaz, pedoh ke apa puak kapi tu? Kapi tulis buat apa? Kita kata ada value-nya, ada kelebihan dia. Sebagaimana kaedah kata, al-haqqu ma syahida bil a'da, kebenaran itu lebih terserlah apabila musuh mengakui. Bila musuh akui kita baik, hebat tu. Kita ni kalau tanya kawan, comel seumur kita ni, apa pandangan saudara tentang dia ni? Oi, orang hebat tu. Siasat-siasat kawan rapat dia. Memang lah. Hari-hari duduk belanja roti canai. Tak hebat macam mana? Kita pergi tanya musuh, apa pandangan you tentang dia ni? Oh, orang hebat. Orang, cuma saya berbeza dengan dia dari sudut warna, kita kata. Tapi dia pun, itu dia panggil al-haqqu ma syahida bil, kebenaran itu lebih terserlah apabila dia disaksikan oleh musuh. Maknanya kita, bagi kita orang Islam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni seorang yang hebat, orang yang dipilih oleh Allah semualah, kan? Tapi kalau musuh kata comel juga, kita kata lagi terserlah kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia tak kata Nabi memang hebat, kan? Maka dalam ayat ini disaksi oleh Bani Israel sendiri, syahidun min ahlihi, mana orang dia saksi tapi mu tak mau ikut juga. Pelik puakmu ni. Puak kafir kata bahawa Nabi
Dia kata apa? Kalaulah benar, tak okeylah hok ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti Ammar, Suhaib, siapa lagi ni? Bilal, hok tak pakai baju ni. Kira orang hamba pula. Bilal ya. Ammar orang susah. Ibnu Mas'ud, Sa'lub, mana orang hok lemah-lemah ikut dia ni. Pakar dia kata laukan hadzal din khairan, kalau agama ini benar, kitalah orang yang patut ikut dia. Dia guna hujah tu. Maka Allah Ta'ala tu ayat Quran ni mu jangan buat besar. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah. Sudah ada beliau pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni aku atam bagi kita. Semuanya dakwah kepada tauhid, kepada mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Kenapa kamu tak ikut? Kamu tak ikut. Muduk mari buat besar sini ya, kan. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada kita supaya kita orang Islam ni jangan ikut, jangan tunduk kepada puak-puak kafir. Jangan tunduk. Tuhan kata apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allahu akbar. Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinan dengan berkata, bila kita beriman, kita kata Rabbuna Allah, Tuhan kami ialah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul dengan pengakuan iman dan tauhidnya itu, apa kita dapat? Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Tengok nota di bawah. Setelah Allah Ta'ala menerangkan bawaan yang salah dan terpesong, maka dengan ayat ini dan ayat yang berikutnya Allah Ta'ala menyatakan cara orang-orang yang baik, bagaimana pegangannya, bawaannya, dan bahagialah balasannya. Kita kena apa ni, ketepikan dah semua. Bila kamu terima, yakin dengan apa yang telah diajar oleh Allah Azza wa Jalla ini, maka kita istiqamah. Ada satu risalah yang saya keluar, risalah pamflet ni, nama dia Istiqamah. Dalam risalah tu kita dah letak apa ni, beberapa panduan istiqamah dan kelebihannya, insya-Allah. Kita tengok ayat. Innal ladzina qalu rabbuna tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim. Ayat berapa? Kemudian Allah kata apa ni? Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Merekalah ahli syurga, tetap kekal dalamnya sebagai balasan bagi amal-amal soleh yang mereka telah kerjakan. Ayat tanda surah Fussilat ayat 30. Satu lagi ayat tentang istiqamah, tanda di ayat surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Tsumma istaqamu tatanazzalu. Ni ayat ni Allah kata sama ayat. Innal ladzina qalu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim. Tak ada takut. Dalam ayat surah Fussilat, tanda tuan-tuan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, ayat 30 tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ada tambahan sikit. Allah kata apa? Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Bila dia nak mati, malaikat turun dari langit mari tempat kita. Malaikat mari bisik, alla takhafu wa la tahzanu. Mu jangan takut. Mu jangan takut nak tinggal anak-anakmu ni. Mu jangan takut nak tinggal harta benda mu. Mu jangan takut nak ni, tak usah takut. Mu jangan takut nak, maaf, la takhafu, mu jangan takut nak bertemu dengan Allah, sebab kamu telah beriman. Mana tempat dudukmu? Dia bukanya hijab, orang nak mati ni nampak di mana tempat duduk di syurga. Masya Allah. Ketika itu kita nak mati selalu, sebab nak pergi jumpa dengan Allah Azza wa Jalla.
alla takhafu, mu jangan takut. Dalam ayat ini kata fala khaufun alaihim, mu jangan takut, matilah kamu dengan keadaan baik. Wala hum yahzanun, dalam surah Fussilat wala tahzanu, mu jangan duka cita, mu tak usah sedih. Bila mu orang beriman, kamu orang baik, kamu orang soleh, mu mati, mu jangan duka cita. Anak-anakmu fallahu yatawalla salihin, Allah Ta'ala akan jaga anak-anak orang soleh. Pasal itulah kita kena jadi orang juh, kena jadi orang baik. Anak kita Allah Ta'ala jaga. La khaufun, jangan takut nak bertemu Allah, jangan duka cita nak tinggal harta benda anak-anakmu, Allah Ta'ala jaga. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Ketika itu Allah Ta'ala malaikat bagi tahu khabar gembira kepada kamu dengan syurga yang dijanjikan. Pak, dia buka hijab, orang nak mati ni tengok, ya Allah, comelnya syurga. Ya Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa dia dekat nak mati, suka nak jumpa Allah, Allah nak jumpa dia. Masya-Allah. Jadi orang ni bila tengok tempat duduk di syurga, masing-masing nak mati dah, nak mati dah. Manakala kita boleh bagi tahu boleh bagi tahu pada anak-anak kau, isteri, jangan panggil doktor, jangan panggil siapa, biar aku nak mati. Sebab wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Masya-Allah, tabarakallah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah kami orang yang istiqamah, yang akan disambut, didatangi oleh para malaikat, memberi khabar gembira kepada kami ketika nak mati, dan mati kami dengan husnul khatimah, ya Rabb. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Balik pada ayat kita, ulaika ashabul jannati khalina fiha jazaa mimma kanu ya'malun. Dalam hadis tadi Nabi kata, siapa dia tak suka nak jumpa Allah, Tuhan pun tak suka nak jumpa mu. Maknanya bila dia tengok tempat duduk neraka, tak mau mati, nyawa dia masuk balik dalam tubuh sehingga disentap oleh malaikat, wal iyazbillah. Baiklah, kesimpulan daripada ayat yang kita baca ini, para jemaah sekalian, maknanya manusia ni takabur, punca manusia menolak kebenaran kerana takabur. Manusia menolak kebaikan kerana apa? Kerana sombong, tak mahu terima kebenaran. Dan insya-Allah orang yang baik akan beriman, istiqamah. Kita tak takut untuk bertemu Allah, kita tidak duka cita untuk meninggalkan dunia yang fana. Anak-anak kita, isteri kita, anak-anak kita insya-Allah akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dengan syarat kita orang baik. Baiklah para jemaah sekalian, insya-Allah dalam siri yang akan datang ayat 15 kita akan masuk tentang wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, kena buat baik kepada dua ibu bapa. Insya-Allah orang yang ada ibu bapa, ayah masih hidup, mak masih hidup, berkhidmatlah kepada mereka. Sebab bila tidak ada, baru kita terasa kehilangan. Kata di ahli-ahli motivasi kata apa? La yazalul rajul tiflan hatta tamuta ummu. Seorang laki-laki itu masih dianggap kanak-kanak sehingga mati mak dia. Mana kita ni kalau kita ada mak kita anggap anak dia ni tak sekira lah, besar ke pakar profesor ke datuk seri ke datuk apa dia, mak dia panggil, mari sini. Orang lain kok beratuk begini, bertabib cakap, mari mari sini. Mak panggil mari rumah. Kitanya segala buah PA belakang buat dah. Mari maknya panggil mari. Gapo dia? Nak suruh pergi bayar bil api dia. Alah, dia kata ni mak kerja opeh boy saya ni. Tak, dia tak mahu opeh boy, dia nak suruh anak dia buat. Insya-Allah dalam ayat yang akan datang, ayat 15, kita akan bincang tentang bagaimana kita dengan ibu bapa, insya-Allah. Sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.